Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasul karim amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan yang mulia, hadirin yang mulia. Semalam saya upload tentang kebesaran Allah Ta'ala, dan saya ada sampaikan bahawa bagaimana asas Islam itu adalah dengan dakwah dan taklim, dan ini sambungan dia lah. Jadi apabila perintah Allah Ta'ala turun tentang sembahyang dan sahabat-sahabat yang bersama Nabi SAW iman dia kuat, maka apa yang terjadi? Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa tak terima 50 waktu sembahyang? Mereka sanggup. 50 waktu sembahyang tu sama dengan Bani Israel. Jadi melalui pengalaman Nabi Musa AS dengan umat dia, sembahyang 50 waktu, dia dapati umat dia ada masalah nak tunaikan 50 waktu. Walaupun Allah Ta'ala berikan mereka makan daripada langit, tak payah usaha dah. Kemudian rumah tak payah nak bawa. Langit dia punya bumbung dan awan meneduhi mereka daripada panas. Minuman akan keluar pada batu yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Bila Nabi Musa ketuk dengan tongkat dia, dikeluarkan batu dalam poket dia, maka batu itu akan mengeluarkan 12 pancaran air, dan setiap kaum akan minum daripada pancaran air tadi. Dikatakan bahawa umat Nabi Musa AS pada masa itu, setengah riwayat mengatakan ada 600,000 orang. Dan mereka dapat minum semua, dapat makan hari-hari. Turun makanan dari langit, mana wa salwa, iaitu roti dengan hati ikan. Sehinggalah apabila mereka tidak yakin pada Allah Ta'ala, maka makanan yang mereka simpan makanan, maka makanan yang mereka simpan tu jadi basi. Dan inilah sehingga walaupun mereka tak perlu buat apa, mereka lahir terus dengan pakaian yang lengkap, dan pakaian tu membesar bersama dengan pembesaran badan mereka. Dan bila pakaian tu kotor, mereka perlu masuk dalam api, bukan basuh, masuk dalam api bakar, pakaian tu akan jadi bersih. Jadi sebenarnya mereka tak perlu buat apa dah. Mereka boleh ibadat 24 jam. Lepas tu mereka diberi 50 waktu sembahyang. Tapi melalui pengalaman, Nabi Musa bila tanya Nabi Muhammad SAW berapa perintah sembahyang Allah bagi, 50. Dia kata, wahai Muhammad, dia kata, sungguhnya umatmu tidak akan mampu. Mintalah kurang pada Allah Ta'ala. Itulah Nabi minta kurang, 5. Turun jumpa lagi, Musa kata 45, kurang lagi. Sehingga tinggal 5 pun Nabi Musa kata, wahai Muhammad, minta kurang lagi. Jadi Muhammad SAW telah malu dengan Allah Ta'ala. 9 kali turun naik. Tinggal 5 nak kurang lagi, jadi dia pun tak sanggup. Jadi kekallah 5, tapi Allah gandakan 5 sama dengan 50. Satu amalan baik ganda 10. Jadi macam tu. Tapi bila berita tu sampai kepada para sahabat yang iman telah diusahakan melalui dakwah dan taklim, mereka telah kuat. Mereka kata, wahai Musa, kenapa engkau tak terima, wahai Muhammad, Rasulullah SAW, kenapa engkau tak terima 50 waktu? Kami sedia. Jadi untuk
untuk menampung keinginan mereka yang meluat-luat itu, mereka melaksanakan semua sembahyang sunat yang Nabi ajar. Sembahyang sunat sebelum, sunat selepas fardu, sembahyang sunat isyraq, sembahyang sunat duha, sembahyang sunat zawal, sembahyang sunat awabin, sembahyang sunat tahajud, sunat witir, sunat taubat, sunat hajat. Yang sunat biasa je pun mereka sembahyang. Dan di samping itu mereka akan mendirikan malam tadi. Dan banyak daripada mereka yang bersembahyang seluruh malam. Sehingga Allah Ta'ala sendiri mahukan mereka kurangkan sikit. Sebab tu Allah Ta'ala bagi set standard dia nisful lail, nisfuhu, setengah daripada malam, ataupun sulusahu, ataupun sepertiga malam, yazid atau yangkus. Jadi sepertiga minimum, lebih setengah atau lebih sikit daripada setengah, tapi tak kurang daripada 1/3. Sebab macam tu Allah nak aturkan kehidupan sahabat, kerana sahabat dia terlampau gairah nak sembahyang. Dan ada orang yang dia sembahyang, dia lupakan anak isteri dia. Maka isteri dia datang mengadu dengan Nabi. Nabi pun panggil sahabat ni, kata sesungguhnya badan kamu ada hak pada kamu untuk rehat, isteri kamu ada hak untuk kamu. Jadi berpada-padalah ibadat tu. Akulah yang terbaik di kalangan kamu, dan aku hanya dan aku sembahyang dan aku rehat. Aku tidur dan aku bangun. Aku puasa dan aku buka puasa. Jadi orang siapa yang tak mengikuti sunnah aku, dia bukan daripada golongan aku. Jadi sampai macam tu sekali keinginan mereka, kehebatan mereka, seronok mereka tu ibadat pada Allah Ta'ala. Ada yang dia sembahyang tahajud malam tu, dia tangkap takbir, dia sedar-sedar dah subuh dah. Macam tu pada. Dan Awis Qarni pula, iaitu seorang tabi'in, lagi hebat. Kalau dia kata malam ni malam untuk berdiri, dia diri depan Allah Ta'ala satu malam. Malam besok dia kata malam rukuk, dia rukuk satu malam. Malam yang berikutnya pula dia kata ini malam sujud, dia sujud je lah. Macam tu sekali keinginan mereka. Dan banyaklah para wali dan di kalangan sahabat dan tabi'in yang mana mereka mengekalkan wuduk isyak boleh digunakan untuk subuh, maknanya mereka tidak tidur. Jadi untuk tidak menggalakkan seperti ini, maka Nabi telah wujudkan satu sunnah, iaitu tidur sebentar sebelum subuh. Jadi Nabi telah wujudkan satu tidur sebentar sebelum zuhur, dipanggil kailulah, untuk bantu bangun malam. Kemudian Nabi wujudkan satu sunnah tidur sebelum subuh. Dah bangun malam tu, sepertiga ke setengah ke, tidur sikit, rehat sikit untuk dapat kesegaran badan. Nak tunjuk pada sahabat, kena rehat sekejap. Jadi itu sunnah Nabi. Tak boleh nak terus sampai subuh tak tidur. Jadi kalau kita tak ngantuk pun, kita disuruh berehat oleh Nabi. Itu sunnah Nabi. Macam tu sekali. Jadi inilah kehebatan iman sahabat-sahabat yang telah dididik dengan dakwah dan taklim dari Nabi SAW di Makkah. Apabila mereka berhijrah ke Madinah 6 bulan pada tahun ke-13 tu, lebih kurang kata ulama 6 bulan sebelum
Hijrah tu Isra Mi'raj, mana maksudnya 12 tahun 6 bulan di Mekah mereka hijrah. Bila ke hijrah di Madinah, Nabi SAW telah mulakan satu cara baru di dalam dakwah dia. Dia mengekalkan dakwah, tapi dia menghidupkan amalan masjid. Kerana di Mekah, mereka tak boleh buat dakwah di Masjid Haram. Mereka buat dakwah secara sembunyi, taklim cara sembunyi. Jadi di Madinah mereka telah bangunkan satu negara Islam. Islam yang kecil lah. Bermula dengan negara Islam yang kecil sehinggalah menjadi besar. Sehingga zaman Sayyidina Abu Bakar, dia telah seluruh Hijaz telah habis, jatuh pada Islam. Zaman Sayyidina Umar Latanu, Rom dan Parsi telah jatuh kepada Islam. Mesir pun dah jatuh pada Islam. Utara Afrika zaman Hazrat Osman berkembang lagi. Zaman Sayyidina Ali, kawasan Islam tak berkembang kerana berlaku pertumpahan darah antara sesama Islam. Perselisihan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, maka tak ada perkembangan. Bila Sayyidina Ali dibunuh, Muawiyah jadi khalifah. Masa itu Muawiyah telah membangunkan satu armada kapal. Jadi inilah Muawiyah, dia telah bangunkan armada kapal yang terbesar dalam sejarah kemanusiaan. Dia telah bangunkan satu armada kapal yang begitu hebat sekali. Dan mereka telah menguasai seluruh Mediterranean. Begitu. Inilah kehebatannya. Jadi Islam telah tersebar meluas. Sehingga Mediterranean tu yang mereka tak dapat takluk adalah Istanbul, Konstantinopel. Mereka tak dapat takluk lagi. Dan Nabi telah membuat satu sabdaan bahawa Istanbul ni akan jatuh kepada seorang pemerintah yang adil dan juga rakyat dia tentera yang adil juga, tentera yang warak lah. Jadi di zaman Muhammad Al-Fatih, dia berjaya menakluki Istanbul dengan cara yang sangat luar biasa. Dan dalam tentera dia tak ada orang yang bermaksiat pada Allah Ta'ala. Begitu hebat sekali. Inilah yang berlaku dalam tentera Islam turun-temurun Rasulullah SAW kepada Muhammad Al-Fatih. Mereka ni orang-orang yang beragama. Mereka berjuang kerana Allah, bukan kerana rampasan perang sebagainya. Kemudian dakwah telah berjalan berpaksikan kepada masjid. Dan Nabi menggunakan Masjid Nabawi sebagai pusat untuk menyebarkan dakwah ke seluruh Hijaz masa itu. Dan Nabi telah menunjukkan contoh pribadi beliau, di mana dalam masa tak sampai 10 tahun di Madinah, Nabi sendiri memimpin rombongan-rombongan dakwah sebanyak 25 kali. Bermula daripada peperangan Badar sehingga yang terakhir sekali adalah peperangan Tabuk. 25 kali dengan semua sahabat-sahabat besar mengikuti beliau. Dan ada tempat-tempat yang mana Nabi sendiri menghantar wakil rombongan Nabi, dan jumlahnya sebanyak 125 rombongan, dipanggil Sariyah. Yang dipimpin oleh Nabi dipanggil Ghazwa. Yang dipimpin oleh sahabat dipanggil Sariyah. Ini ada 125. Jadi jumlah rombongan dakwah yang dihantar oleh Nabi berserta dan dengan sahabat menjadi pemimpin, jumlah 150. Jadi bayangkan 150 rombongan dihantar daripada Madinah dalam masa 10 tahun.
Kalau kita ambil average dia berapa? Maknanya 1 tahun 15 rombongan. Kalau kita bagi dengan 12, maknanya tiap bulan ada rombongan keluar dakwah. Inilah frekuensi kekerapan yang Nabi telah atur pada umat di Madinah dalam kalangan 124,000 orang sahabat. Sebab tu mereka berkembang dengan cepat. Masa pertempuran Badar jumlah mereka 313. Dalam pertempuran Uhud 1,000. Dalam Fatah Mekah 10,000. Tapi bila Nabi mengajak semua sahabat datang untuk bersama beliau dalam Hajatul Wida, haji terakhir Nabi, pertama dan terakhir, maka jumlah orang yang telah menjadi Islam telah meningkat kepada 124,000 orang. Dan bila Nabi telah di Hajatul Wida, Nabi telah memberi pesanan terakhir beliau, sampaikan daripada aku sampaikanlah daripada aku daripada yang hadir daripada yang tidak hadir. Maka sahabat faham maksud Nabi. Nabi ni diutus adalah wa ma arsalnaka illa rahmatul lil alamin. Jadilah kami mengutus engkau ya Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat seluruh alam. Macam mana Nabi nak jadi rahmat kepada seluruh alam, dan bagaimana orang lain akan dapat nikmat yang sempurna dalam Islam? Sebab nikmat yang sempurna tu dalam agama Islam. Sebab tu dalam Hajatul Wida ni Allah Ta'ala turunkan ayat Quran kata al-yawm akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku sempurnakan atas kamu nikmat aku. Wa raditu lakum bi Islam Madinah. Dan aku reda kepada kamu untuk kamu Islam sebagai agama. Jadi kesempurnaan nikmat Allah Ta'ala tu sebenarnya ada dalam agama Islam. Dan agama Islam itu tidak akan tersebar kecuali dia didakwahkan. Jadi inilah pengajaran Nabi kepada umat supaya umat menjalankan dakwah dan diwajibkan dakwah. Sehingga apabila 3 orang sahabat Nabi, Ka'ab, Murarah dan Hilal, yang berumur 40, 60, 80 tahun, mereka telah bersama Nabi selama 24 kali dalam perang Ghazwa. Tetapi mereka telah ponteng sekali saja dalam peperangan Tabuk. Mereka telah dihukum boikot 40 hari, kemudian tambah 10 hari berpisah dengan isteri. Sehinggalah Allah telah ampun dosa mereka. Dan sebagai penebusan dosa, ada yang menginfakkan harta dia, ada yang memutuskan hubungan dengan keluarga dia, ada yang menginfakkan kebun dia, yang jadi sebab dia tertinggal daripada menyertai Nabi SAW. Ini adalah satu moral yang sangat luar biasa yang ada dalam Al-Quran dan surah Taubah, yang mana hukuman bagi orang yang tidak menyertai jemaah, menyertai rombongan dakwah, walaupun ada yang berumur 80 tahun, ada yang berumur 60 dan 40. Jadi mereka dah 24 kali, maknanya mereka tak datang sekali. Kalau 25 kali 100%. Mereka 96% bersama Nabi, tapi 4% saja tidak bersama Nabi, sudah dihukum. Jadi inilah satu pola yang mana nak tunjukkan bahawa penting dakwah ni dijadikan satu cara hidup umat ini. Umat ini kena mengambil cara hidup ini sebagai satu contoh bahawa dakwah sangat penting untuk umat ini. Ini kita adalah umat dakwah. Kita umat dakwah. Sebab tu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum, kamu semua umat Nabi Muhammad SAW daripada Nabi sampai kiamat.
khaira ummah, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan bagi manusia. Kerja dia apa? Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan cegah pada kemungkaran. Wa tu'minuna billah. Nah, inilah satu kerja utama umat ini, menjalankan dakwah. Dan jika tak zaman Nabi, kalau tak ikut dakwah, maka dia dihukum. Dan pengecualian diberi kepada alal marid, orang sakit, alal a'ma, orang yang buta, alal beras ke apa, orang tempang, orang buta, orang sakit. Ini dikecualikan. Macam Ammar bin Jamuh, dia tempang, dia dikecualikan. Tapi semangat masa tu, isteri dia mempelekehkan dia. Sudahlah abang dia sebenarnya takut. Jadi akhirnya dia minta izin dengan Nabi, walaupun dia dikecualikan, dia minta izin Nabi untuk berperang. Gitu. Dan orang buta, Abdullah bin Maktum, dia dikecualikan dan dia ialah seorang lelaki yang ditinggalkan di Madinah masa orang lain telah keluar dalam perang Ghazwah. Dia seorang tinggal sebab dia buta. Ada orang yang sakit. Tak dapat keluar. Dah siap-siap nak keluar sakit, maka nak dikecualikan. Dan kemudian Allah Ta'ala sendiri telah mengecualikan orang-orang yang untuk mendalami ilmu agama. Kenapa tidak ditinggalkan di kalangan kamu berapa orang ifaqihu fiddin, untuk mendalami ilmu agama dan mengajar kepada orang yang balik nanti. Itu pun ada. Jadi ini 4 golongan yang dikecualikan. Tapi zaman Nabi, mufti besar zaman Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, 7 orang. Umar, Uthman, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Muaz bin Jabal, Ka'ab dan Hadrat Ka'ab, Ubay bin Ka'ab. 7 orang ni tak pernah tertinggal di Madinah masa Nabi keluar. Semua ikut. Cuma dalam satu peperangan, Sayyidina Ali tidak ikut serta. Kerana pada masa itu anak Nabi, isteri dia sakit. Maka Nabi uzurkan dia supaya jaga isteri dia. Dan Sayyidina Ali begitu kecewa sekali, sehingga untuk mententeramkan kepada Nabi Sayyidina Ali, maka Nabi berkata, tidak akan kau suka wahai Ali, bahawa kedua engkau dengan aku seperti Musa dengan Harun. Barulah Sayyidina Ali rasa tenang. Semua nak ikut Nabi, Nabi pergi mana nak ikut. Nabi keluar dakwah nak ikut. Nabi pergi perang nak ikut. Mereka tak sanggup untuk berpisah dengan Nabi, walaupun ke dalam peperangan yang boleh membahayakan nyawa mereka. Mereka sanggup bagi nyawa untuk agama, untuk Nabi SAW, melindungi Nabi SAW. Jadi apabila pattern ni diterangkan, maka apabila sebelum Nabi wafat, Nabi dia sembahyang cara duduk 17 waktu. Sembahyang cara duduk dan diimamkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi dalam masa yang sakit itu pun, Nabi telah menghantar rombongan yang terakhir sekali. Nabi bila dah nak wafat, perkara terbesar terakhir Nabi buat adalah menghantar rombongan dakwah keluar daripada Madinah yang dipimpin oleh Usama bin Zaid. Jadi Usama bin Zaid ni anak Zaid, seorang hamba. Dia jadi ketua peperangan, yang dalam jemaah dia ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Orang yang besar macam tu pun dikeluarkan daripada sisi baginda, sedangkan baginda sangat sakit, sangat gering. 17 waktu sembahyang duduk. Dan rombongan ini kerana ketaatan kepada Nabi, perintah Nabi SAW, kerana kepentingan pengantaran jemaah ini, maka
di mana telah keluar daripada Madinah. Lebih kurang 8 kilometer dari Madinah. Kemudian berita sampai Nabi telah wafat dan jemaah ini telah tertangguh di situ selama 3 hari 3 malam. Dan orang Madinah minta izin kepada Usama supaya Sayyidina Abu Bakar dan Umar dikembalikan di Madinah untuk urusan kepemimpinan Nabi dan urusan umat. Jadi jemaah tinggal di tempat mereka, 2 orang ni dihantar balik dan berlakulah peristiwa yang berbagai-bagai. Satu untuk menguruskan jenazah Nabi SAW, yang kedua untuk melantik khalifah baru. Dan cerita dia panjang lah, tapi dipendekkan cerita, Sayyidina Abu Bakar telah dilantik sebagai khalifah yang baru, dan pada masa itu telah berlaku polemik, satu perbincangan, satu perselisihan pendapat. Bagaimana dengan rombongan Usama bin Zaid? Adakah mereka hendak dilanjutkan keluar melawan orang-orang Rom yang dah berbatasan Islam, ataupun kembali ke Madinah untuk menjaga Madinah? Maka semua sahabat bersetuju supaya rombongan ni dikekalkan di Madinah, panggil balik. Tapi apa berlaku? Sehingga Sayyidina Umar pun bersetuju dengan pendapat itu. Tapi Sayyidina Abu Bakar dia sangat tegas. Dia kata, mana mungkin rombongan yang di sini diputus oleh Nabi untuk keluar berdakwah, aku panggil kembali. Bila Sayyidina Umar berkeras nakkan rombongan itu dikekalkan Madinah, dia telah tumbuk dada Sayyidina Umar. Dia kata, wahai Umar, kamu ni hebat dalam kafir, kenapa kamu sekarang jadi lemah? Jadi lepas tu dia bagi satu perkataan yang sangat terkenal dalam sejarah, iaitu yang kusuddin wa anal hayy. Adakah agama akan jadi susut, dikurangkan berbanding zaman Nabi sedangkan aku masih hidup? Maka Sayyidina Umar kata, demi Allah, kata, selepas aku ditumbuk oleh Sayyidina Abu Bakar di dadaku, baru aku sedar bahawa dia dalam kebenaran. Maka akhirnya mereka tak kisah ada orang kata isteri Nabi, kalau semua orang keluar dakwah, isteri Nabi tak dapat dilindungi, mereka akan mati. Kalau mereka mati, digigit oleh anjing-anjing. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, kalau itu berlaku pun aku lebih reda, kata dia, daripada perintah Nabi ini dibatalkan. Dan selepas Sayyidina Usama bin Zaid bergerak, ya, kemudian apakah langkah pertama Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah? Dia juga mengikuti contoh tu. Selepas kepemimpinan Rasulullah SAW selesai, maka dia telah membentuk semua lelaki yang ada yang mampu keluar mengangkat senjata di Madinah, dikeluarkan. Sehingga dikatakan tidak ada satu orang pun yang tinggal di Madinah kecuali orang yang betul-betul uzur, orang buta, orang sakit, orang tempang, sebagainya. Dan seorang yang terkenal sangat takut dengan darah, Hasan bin Sabit, seorang hunsa, dia yang tinggal jadi mengetuai di Madinah. Lain semua keluar jalan Allah Ta'ala. Jadi apabila pengintip daripada Rom datang, dia tahu Nabi SAW wafat, mestilah orang-orang Madinah ni semua susah hati, moral dia jatuh. Jadi masa inilah masa yang sesuai untuk menyerang Madinah. Tetapi apa yang berlaku adalah, di mana mereka pergi, mereka telah nampak rombongan-rombongan tentera Islam. Jadi kalau tadi Nabi hantar satu Usama bin Zaid, sekarang jadi banyaklah. Semua orang yang ada di Madinah dikeluarkan. Jadi banyaklah rombongan yang keluar. Ada yang pergi utara, selatan, timur, barat,
Jadi pengintip Rom tadi dia nampak dekat mana saja dia pergi ada rombongan Islam. Jadi dia balik dia balik memberi laporan kepada raja dia. Dia kata orang Islam ni kuat, hebat. Mana-mana saya pergi ada rombongan tentera Islam. Jadi mereka takut tak jadi menyerang Madinah. Maka Madinah telah selamat. Dan akhirnya Sayyidina Abu Bakar telah menghantar rombongan untuk menyerang orang Rom di tanah mereka sendiri, di wilayah mereka sendiri. Dihantarkan orang ke sana. Nah, ini dilanjutkan zaman Sayyidina Umar. Sehingga akhirnya Rom telah jatuh. Jadi inilah yang mulia, dakwah ni kita kena jalankan, ya. Kita kena ambil bahagian. Kita kena ambil bahagian dalam dakwah ni. Bagi orang yang langsung tak pernah terlibat dengan dakwah, ya, macam mana besok ke akhirat besok apabila mereka bertemu dengan para sahabat, ya, sahabat dia dia putus tangan, telinga, hidung, ya, dada tertebuk. Habis tu mereka tunjuk kesaksian perjuangan mereka menegakkan agama. Dan kita digigit nyamuk pun tidak untuk membantu membela agama Allah Ta'ala. Bagaimana agaknya keadaan kita di akhirat. Jadi tentulah kita susah nak jawab. Apabila Allah tanya, apa yang kamu buat?